Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung pada hadis yang kedua daripada babul mawaqit dalam kitabus shalah. Al-mawaqit yakni segala waktu-waktu sembahyang. Mengetahui waktu sembahyang ini adalah merupakan syarat sah sembahyang. Kalau kita belajar fiqh, dia ada dua perkara yang wajib, iaitu yang pertamanya rukun, yang keduanya syarat. Sebabnya apabila kita tidak sempurna dua ni, maka sembahyang kita tidak sah. Rukun solat, iaitu tiga perkara kita belajar dah. Syarat sah sembahyang pula, syarat sah sembahyangnya iaitu apabila kita ada cukup 9 syarat. 9 syarat Islam, baligh, aqil, kemudian al-mawaqit, menghadap istiqbalul qiblah. Tu dia menutup aurat. Tu dia panggil syarat-syarat sah sembahyang. Jadi apabila kita belajar bab sembahyang ni, macam tua kitab kita ni, Ibn Hajar Al-Asqalani, dia susun kitab dia, bab kitab shalah tu, dia terus kepada al-mawaqit, iaitu mengetahui masuk waktu. Sebabnya kalau kita sembahyang dalam keadaan kita tidak tahu masuk waktu, maka sembahyang kita tidak sah. Sebelum ni ketika pergi ke Al-Barakah, mau tanya, masuk waktu sembahyang tu, kalau sembahyang jenazah, masa mana masuk sembahyang? Masuk waktu sembahyang jenazah. Pukul berapa sembahyang jenazah ni? Sebab kalau kita tak masuk waktu, kita sembahyang dah, maka tidak sah sembahyang kita. Sembahyang jenazah ni kita akhir kali dah. Pukul berapa masuk solat jenazah? Hari ini kita belajar dulu hadis-hadis berkenaan dengan sembahyang-sembahyang 5 waktu, al-mawaqit. Wa an Abi Barzata al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyah wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-'isha'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang kita belajar ini masih lagi membicarakan tentang al-mawaqit, iaitu waktu-waktu sembahyang. Satu hadis yang diriwayatkan, dan ini hadis yang sahih muttafaqun alaih, yang bersetujulah Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Barzah al-Aslami. Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Abi Barzah, bukan nama retina tu, Abi Barzah. Abi Barzah ni kita tengok bawah nota kaki dia yang ditulis oleh Syekh Al-Marbawi. Nama batan tubuhnya ialah Fudalah, ataupun ada setengah khat dia ditulis Fadlah. Dia tidak ada alif. Ni fa dad alif lam ta. Ada ditulis fa dad lam ta, ya, tidak ada alif. Fadlah ataupun Fudalah. Fadlah bin Ubaid bin Ubaid. Dia sini dia ada khilaf juga ulama. Fadlah ni ada yang mengatakan Ibnu Ubaid, dan juga kata kilnya, kata setengah ulama, Ibnu Abdullah. Ibnu Abdullah. Maknanya dua pendapat lah. Ada mengatakan Fadlah ni nama ayah dia ialah Ubaid, dan ada yang mengatakan nama ayah dia ialah Abdullah. Tak ada masalah lah tu ya.
Tu sini Al-Madbawi memilih ayah dia bernama Ubaid. Batang tubuhnya iaitu Fadlah tadi ataupun Fudalah tadi bin Ubaid. Dia telah memeluk Islam dahulu. Dia masuk Islam dan hadir perang membuka Makkah, dan yang kemudiannya iaitu di antara peperangan yang telah dihadiri olehnya iaitu Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Kemudian tinggal diam di mana selepas daripada pembukaan kota Makkah pun ada lagi peperangan. Selepas tu dia juga hadir. Kemudian tinggal diam di Basrah. Dia duduk di Basrah, iaitu satu bandar di Iraq dah. Basrah. Kemudian pergi berperang ia di Khurasan dan meninggal dunia pada tahun 65. Dia mau tengok dalam syarah tu dia sebut fi sanati sittin, pada tahun 60. Bukan 65, 60. Mana titik gitu dah. Fi sanati sittin. Ni kalau dia tulis sini pada tahun 65. Tak apalah. Tu tahun kematian dia. Jadi Abi Barzah ni, Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kata Abi Barzah Al-Aslami, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi. Abi Barzah ni seorang sahabat Nabi. Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia akan asar. Sembahyang asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Ni dia nak cerita suasana waktu asar tu lagu mana. Suasana di waktu asar. Sebabnya kita telah belajar pada hadis yang pertama baru ni, iaitu wa waqtul asri ma lam tasfarru syams, dan berkekalan. Waktu zuhur tu dalam hadis yang lepas wa kana zillur rajuli katulihi ma lam yahdur, dan berkekalan hingganya jadilah bayan-bayan seorang itu seperti bayan dirinya selama tiada datang waktu asar. Maknanya waktu zuhur tadi, kalau waktu zuhur dalam hadis yang telah kita belajar tu, apabila gelincir matahari maka berkekalanlah waktu zuhur tadi sehinggalah bayang seseorang itu melebihi daripada objek dia, daripada diri dia. Maknanya waktu zuhur selama kalau kita ukur, kalau kita tinggi kita 160 meter. 160 sentimeter. Sentimeter ke meter? Tinggi kita. 160. Prof berapa tinggi? Sentimeter. Ya? Sentimeter. 1 meter. Sentimeter. Kalau 160. Amo 160. 1.6 meter. 1.6 meter. Ya. Maknanya sentimeter lah tak? 160 sentimeter. cm. Betul. Ya. Betul. 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 Maknanya kalau kita ukur kita 160 sentimeter ataupun 1.6 meter, maka tubuh kita 160. Maka bayang kita pun 160. Maknanya selagi daripada 1 hinggalah daripada gelincir matahari itu sikit, kita atas 1 cm, 1 mm, 1 cm. Gi sapalah 160. Masih lagi ada waktu zuhur. Apabila lebih sikit abaya, 1:1. 1:1 maka masuklah waktu asar. Atau kita belajar pada pertemuan kita yang dahulu dah. Kemudian waktu asar tu, wa waqtul asri ma lam tasfar asy-syams. Dan berkekalanlah waktu asar itu selama tiada jadi kuning matahari. Tu waktu asar tu daripada gelincir daripada panjang bayar melebihi daripada objek tadi, maka berkekalanlah waktu itu sehinggalah jadi kuning matahari. Jadi kuning matahari iaitu nak masuk pula waktu maghrib.
Itu hadis yang telah kita belajar pada minggu lepas. Maka minggu ni pula hadis daripada Abi Barzah menceritakan waktu asar lagu mana, iaitu dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar. Summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Kemudian kembali seorang kami. Kemudian daripada sembahyangnya ke tempat tinggalnya, ke rahlihi, ke tempat tinggalnya, balik kampung, balik rumah dia di hujung negeri Madinah itu. Salah seorang yang hadis maya asal di Madinah, dia balik ke rumah dia tadi, dia berjalan balik itu, kelihatan mataharinya iaitu wasyamsu hayyatun, padahal matahari itu hidup. Apa arti hidup? Al-Marbawi dia tegas dah duduk. Hayyatu tu wasyamsu hayyatun, dan matahari itu hidup. Apa makna matahari itu hidup? Yakni cukup putih. Ini hak yang ditambah oleh Syekh Al-Marbawi. Hak ni pun dalam Subulus Salam pun dia sambut, dia tegas juga. Makna wasyamsu hayyatun, apa dia makna matahari itu masih hidup? Yakni cukup putih, kuat panasnya, dan warnanya dan cerahnya. Setara tu matahari. Bila seorang daripada ahli Jumaah balik tadi, bukan kata dia tengok di matahari tu kuning-kuning dak lah. Maknanya betul seperti kita kata lah kita semaya asar tu, sudah kita balik. Orang ini rumah dia ni di hujung Madinah. Hujung Madinah. Tak tahulah mana lah ni. Kalau lah ni hotel mana Kalau hotel biasa kita pergi ni Haramain tu dekat lagi dah. Ni jauh sih. Mawanfiq. Dekat tu. Dekat. Mana? Hujung Madinah dia kata. Hujung Madinah. Hujung Madinah dekat Uhud atas. Dekat Uhud ke? Uhud. Jauh sangat tu. Jauh sangat. Nak ujung yang mana? Sebab dia Madinah dulu dia lebih speed lagi daripada LAN ni. LAN ni tu luah tu, Masjid Nabi tu luah sebab dulu. Bakit tu pun jauh kat ledah. Di luar lah. Dia kira Bakit tu, kata silap hamba masa dulu, dia kira di luar dah tu. Kalau ni Bakit tu duduk dalam lagi dia. Dalam Madinah lagi. Kita alhamdulillah dia orang Malaysia ni kita pergi kalau kita pergi buat haji ke umrah biasanya dekat-dekat ya. Ya. Dekat-dekat, tapi orang negeri hok jauh-jauh tu naik taksi juga kalau semai di Madinah ni. Hamba pergi tengok tempat orang-orang India duduk ni kan. Lepas pada Haramain tu kita pergi lagi tempat ujung tu kita pergi. Situ tu tak ada orang Melayu duduk. Adanya orang India. Orang India, set-set itu saja, set-set orang-orang retail. Hotel pun murah-murah kat situ tak? Hotel murah-murah. Kalau kita kira lah ni kat ujung lah tu deh. Ujung lah ni. Tapi kalau dulu zaman Nabi tu ujung lagi tu. Sebabnya masih ada lagi orang duduk. Dan memang tempat hotel-hotel murah ni kita tengok memang ramai lagi orang duduk. Kita ni set Malaysia ni duduk Haramain, Mawanfiq, orang dekat sekitar dekat-dekat. Amo pergi tempat orang Iran duduk. Naik taksi. Betul lah ada orang Iran ajak amo pergi tempat dia tu deh. Tempat hotel dia. Naik taksi. Jauh juga daripada dari Masjid Nabi tu, jauh. Maknanya daripada Tobik tu, tempat jadi gitar tu, naik taksi. Pergi bau sapa tempat hotel dia. Baik. Wasyams hayyatun iaitu matahari itu, yakni matahari itu hidup. Apa arti hidup? Yakni cukup putih. Matahari itu tidak warna kuning-kuning dak. Putih. Maknanya duk tengok terang lagi dak. Putih, kuat panasnya dan masih lagi kita berasa panas lagi. Maknanya orang tu kelik tu berasa panas lagi. Kita kalau kat dengan maghrib ni kita tak berasa panas dah. Tak berasa panas dah. Ni masih kuat panasnya dan warnanya dan cerahnya. Maknanya cerah lagi. Suasana tu cerah lagi. Itulah suasana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya asar.
Iaitu selepas daripada semaya asar tu, matahari itu cerah lagi, berasa panas lagi, orang jalan kelik. Bukan kata ala kelik tu, teduh dah. Nak masuk waktu maghrib dah, tu lewat dah, tu semaya tu dah. Tu. Lewat. Kalau kita pergi jalan di pondok-pondok kan, terutama sekali di Petaning kan. Di Petaning ni, kalau suasana pondok-pondok sana, dia semaya jenis lewat-lewat saja. Sebab dia pelajar-pelajar dia ramai, dia nak suruh pelajar dia tu cukup, maka semaya tu lewat-lewat sikit. Kamu tengok ada setengah-setengah pondok tu. Kalau waktu subuh tu, dekat-dekat nak curah dah, baik subuh. Orang awal lagi, pelajar-pelajar lagi awal. Tapi semaya tu dimulakan lewat. Kadang-kadang tu setengah jam. Waktu apa nama ni? Setengah jam masuk waktu, baru semaya. Sebab apa? Sebab dia nak pupuk pelajar-pelajar nak suruh jadi ramai dah. Sebab kadang-kadang kelas-kelas pengajian ni masuk orang baru berhenti. Kalau kelas lepas main Zuhur ataupun kelas tak pukul 3, orang biasa baru berhenti. Bila orang biasa baru berhenti, pelajar-pelajar baru klik pondok, baru nak mandi, baru gapo, maka dimulakan semaya di sana, di pondok-pondok kebiasaannya, jadi semaya tu jadi lewat. 15 minit, setengah jam. Masa duduk pondok dulu, orang Selangor tu, dia mari tengok anak dia. Dia kali dia tak biasa kali maya lewat. Pondok Pasir Tumbuh ni kalau waktu Zuhur tu ada dalam 20 minit. 20 minit hingga 30 minit masuk waktu. Maknanya kalau waktu Zuhur pukul 1, semaya tu pukul 1.20 ataupun 1.30. Jadi kebiasaan orang duduk bandar ni dia semaya. Kalau masuk waktu Zuhur pukul 1 kak, maka 1.10 minit, dalam 10 minit gitu ya. Kita pun di Kelantan ni, kita selarah masjid, semua masjid bandar di Kelantan, masuk waktu lepas pada bel, maknanya daripada masuk bel tu ke semaya, maka 10 minit. 10 minit. Kalau tu email tak sampai lagi, tak bila qomat, tak bila jadi kena naik jadi tu email. Sebabnya orang di belakang ni macam-macam. Terutama sekali kalau di Kota Baru tu kak, orang kerja supermarket, orang singgah, orang gapo, mana tak boleh lewat-lewat. Mana 10 minit saja masuk untuk kita sembahyang sunat, lepas tu qomat. Itulah diselaraskan untuk seluruh masjid-masjid, masjid bandar. Masjid bandar dan juga masjid Jajah dah. Jadi Pak Amor sebut tadi, orang Selangor tu, dia kata macam mana apalah lewat ni semayang ni, tak semayang lagi ni. Macam mana ni lewat ni semayang ni. Kita duduk pondok biasa ya. 20 minit masuk waktu tu, kalau waktu Zuhur ke waktu Asar tu, biasa sahaja. Iaitu sebab nak jadi pelajar-pelajar ni mari semaya semua sekali. Baik. Wakana atau habis cerita dia. Habis cerita berkenaan dengan semaya asar. Nak ayat semaya asar, Nabi semaya asar ni iaitu orang yang sudah semaya tu, kelik tu, matahari tu kelihatan cerah lagi dan terasa lagi masih panas. Bukan teduh. Bukan matahari tu jadi kuning. Tu dekat dengan maghrib dia tu. Maka hadis ni menerangkan pula wa kana yastahibbu an yuakhira minal isya'i. Lopak dah dah. Lepas daripada waktu asar, Abi Barzah ni sebut Nabi cerita Nabi SAW dia kata wa kana yastahibbu an yuakhira minal isya', dan adalah ia Nabi sukakan juga sukakan bahawa melambatkan, an yuakhira ni melambatkan ataupun mentakhirkan minal isya'i, daripada waktu isya'. Waktu isya' ni Nabi pelewat sikit. Berbeza dengan semaya semaya asar. Semaya asar ni Nabi semaya awal, sebabnya orang balik tu cerah lagi matahari dan terasa lagi panas. Tetapi waktu asar, waktu isya', Nabinya menyukai an yuakhira minal isya', daripada melambatkan daripada semaya isya'. Kita lah ni balik dah. Semaya isya' awal, semaya asar lewat. Maya asar tu, kena setengah orang tu dekat dengan maghrib. Ada maya asar. Bos dan molek sudah semaya maghrib, sudah semaya asar, masuk maghrib. Ada juga lagu tu dah.
Kalau kita tak semaya di masjid, biasa berlaku, orang semaya asar jadi lewat. Dia tak semaya asar. Kalau tu berjabat pukul 5, tak semaya asar dia berjabat. Tidak semaya asar dia berjabat, nak balik semaya rumah. Jam pula tengah jalan. Perjalanan ni setengah jam. Kalau pukul 5 tu berjabat, tak semaya lagi asar. Ataupun 5:30 tu berjabat. Kalau perjalanan tu setengah jam, maka pukul 6 dah semaya asar. Kalau pukul 6 kalau kita tu luar tu, nak teduh lah tu. Teduh lah tu. Tidak panas lah mana dah. Ataupun nes suku, nes tengah baru semaya asar. Kalau perjalanan tu sejam. Orang duduk jauh-jauh daripada pejabat. Lepas tu jam-jam pula. Ada sekatan jalan raya pula. Lewat semaya asar. Ada orang tu memang dia kira lepas pada pejabat nak klik semaya rumah. Tidak semaya di pejabat. Tu kalau kita boleh. Kalau boleh kita kerja pejabat ke. Mana kalau kita balik pukul 5. Sebelum balik kita semaya dulu di pejabat. Ataupun semaya di musalla atau semaya mana-mana. Sebabnya kalau perjalanan jauh, kalau orang kerja Kota Baru, pasal mah tu pun lewat dah sampai rumah. Ambo duduk balik Islam. Balik pasal pekan tu pun kadang-kadang makan masa jam ke apa ni atas getok kita tak tahu. Gapo yang kita akan berhadapan pula tu. Maka menyebabkan semaya kita tu jadi lewat. Baik. Adapun semaya Isyak, Nabi suka semaya Isyak ni lewat. Tapi jangan pula kita kata kita belajar hadis ni maka kita waktu Isyak kita tak pergi semaya di masjid. Sebab apa? Sebab kita nak ambil Nabi suka mentakhirkan, mempelewatkan semaya Isyak. Maka bila nak semaya Isyak lewat, kalau kita pergi semaya masjid, awal lah semaya masjidnya. Semaya masjid ke pukul 8:30 Isyak ke, pukul 8:30 bed dah. Tambah-tambah lah ni, kalau lah ni, sekolah ni tak ada orang ngajar. Hamba dengar di masjid kat rumah hamba ni, masuk waktu best lalu dah. Maka tak ada kuliah, tak ada gapo. Maknanya semaya Isyak ni, sebelum pukul 9. Sebelum pukul 9 tu siap belakang dah. Siap dah, ngadoa, ngagapo dah. Nak tutup masjid dah. Pukul 9. Jadi, kalau kita kata, nak semaya, hak Nabi ni suka mentakhirkan ataupun mempelewatkan semaya Isyak ni, kita kena semaya rumah lah. Tu jadi rugi pula. Bila berlawan ni, hak ni Nabi suka semaya lewat. Dan di kampung kita tu, semaya Isyak tu berjemaah maya awal. Maka kita kena pergi semaya jemaah lah. Sebabnya Nabi ni menyukai juga orang yang sembahyang berjemaah. Dan Nabi ni tidak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Baik. Tu dalam keadaan Nabi semaya Isyak lagu mana? Iaitu Nabi suka mentakhirkan sembahyang Isyak. Bila Nabi semaya lewat sikit semaya Isyak, maka sahabat-sahabat pun samalah semaya sekali. Bukan kata Nabi pelewat sore aja, sahabat semaya awal tak. Maknanya Nabi bersama-sama dengan sahabat, kita pelewat. Nabi suka mempelewatkan sembahyang ataupun melambatkan sembahyang Isyak. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ini juga Abi Barzah menceritakan bagaimana Nabi SAW dan adalah ia Nabi benci akan tidur dahulu daripada sembahyang Isyak. Lepas sembahyang maghrib, tidur selalu. Tidur selalu dah. Letih-letih balik kerja jauh ni, letih tidur, tidur. Nabi tidak suka tidur. Kita kata jari-jari nak buat lagu mana dah. Letih hari letih tu pakai tidur sebelum daripada semaya Isyak lagi. Lepas sembahyang maghrib tidur dah. Tak ada arah dah. Walau bagaimanapun Nabi tak suka kita tidur. Kalau boleh lepas sembahyang maghrib kalau kita ngantuk juga kita buatlah kerja-kerja lain. Kita buat kerja-kerja lain supaya kita jangan tidur selepas daripada waktu maghrib, iaitu sebelum daripada waktu Isyak. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Dan adalah Nabi tidak suka. Nabi benci akan tidur dahulu daripada sembahyang Isyak. Kalau orang tidur lepas sebelum sembahyang Isyak ni, dia tidur malam ni dia jadi sedak tidur malam. Kadang-kadang tidur sedak tu tak khabar dah. Khabar tu pakai pejas semula pula. Ada pasal lagu tu dah. Sehinggalah waktu subuh. Tinggal pula waktu apa ni? Tinggal waktu Isyak. Ramai apabila kita tidur tak semaya Isyak lagi.
Bila kita tidur dulu tak semaya Isya lagi, menyebabkan kita tak semaya Isya. Walhal waktu Isya tu panjang. Waktu Isya tu panjang, menyebabkan kita tak semaya. Tu Nabi tak suka dah. Dan juga Nabi wal haditha ba'daha, dan bercakap-cakap selepasnya. Dan berbual, bercakap-cakap dan berbual kemudian daripada sembahyang itu. Ni banyak kita buat ni. Ni banyak kita buat. Nabi tak suka. Lepas sembahyang Isya buat. Kayak kita, okay? Lepas sembahyang Isya kita pergi buat kedai kopi. Ada setengah masjid tu. Kalau orang ngajar tu siap-siap buat kedai kopi, lepas maghrib dia buat dah. Lepas maghrib dia buat dah kedai kopi. Dia mari orang duk ngajar lagi. Dia tunjuk ni jen ni, tunjuk ke orang ngajar dia buat game. Amo rajin dah. Geng-geng hok kita duk tengah itu lagi ni kan. Dia buat game ni jen. Nak ayatnya masa masuk dah waktu Isya, kemudian ada program lain lagi. Ada program lain lagi buat kau kedai kopi kau ataupun nak pergi buat rumah saing kau berapa macam-macam dah. Banyak program kita lepas Isya ni deh. Nabi tidak suka. Nabi tidak suka tidur sebelum daripada waktu Isya, dan Nabi juga benci bercakap-cakap dan berbual kemudian daripada sembahyang itu. Lepas Isya ni, lepas Isya semaya sunat witir, semaya sunat taubat ke. Nah, semaya apa nama ni baca Quran. Lepas tu tidur. Sahabat hamba apa nama ni Tok Mandu Masjid Muhammadi. Ada bercerita minggu lepas dah. Dia jatuh atas peserta kan kat rumah dia. 30 Julai. Orang panggil akhir Julai. Dia akhir Julai duk di ujung Julai. Di ujung Julai jatuh. Peserta tu serpih. Bong jatuh. Berapa hari masuk? 2-3 hari ke masuk hospital. Isteri dia ayak waktu Isya tu. Waktu Isya. Dia kata nak ambil semaya, nak semaya Isya. Bini dia pun spray. Pas semaya Isya, bini nak setuh dia lah nak minum air ke apa. Dia kata nak semaya apa nama ni taubat. Lepas tu bini kata boleh setuh dah kau? Tak boleh, tak say lagi. Nak semaya witir. Lepas tu boleh setuh dah kau? Bini dia kata nak baca surah Al-Mulk. Lepas tu kat bini tengok tidur. Bini pergi bilik air. Sebelum pada tu kan. Apa nama ni suami dia tak tidur lagi. Suami dia kata nak pergi bilik air ke apa, pergilah. Bini dia pun pergi bilik air. Mari tubik bilik air tengok suami dia tidur. Dia pun nyanggir situ. Tengok jam pukul 1. Dia gerak suami dia takut-takut nak kecing ke apa. Bolehlah dia kedemak sebab lepas ada ni kat dia nak tidur takut dia tidur lama. Gerak-gerak tu tak ada dah. Sudah meninggal dunia. Maknanya selepas daripada baca surah Al-Mulk, jenera dia tu pakai jenera tak ada dah. Jadi ayatnya lepas Maisa ni bukan masa untuk kita berbual. Apatah lagi kalau kita berbual-bual perkara-perkara yang tidak ada faedah. Kecuali kita kata kita nak belajar kitab kau, nak belajar Quran kau, tak apalah. Ni berbual, bercakap-cakap dan berbual-bual. Wal haditha berbual-bual. Banyak cerita macam-macam lah kita duk mengarut ke apa selepas daripada sembahyang itu. Ni Nabi tak suka lah gitu tak. Lepas Isya kak baca Quran, selawat kau ke apa kak. Kemudian kita tidurlah. Malam ni lepas Isya duduk nalipung lagi lah, duduk main WhatsApp lah macam-macam lah kita tak. Tu berbual belakang tu, bentuk-bentuk berbual. Baik. Dan adalah ia berpaling daripada sembahyang subuh. Dan adalah ia berpaling daripada sembahyang subuhnya. Itu berkenaan dengan waktu Isya. Kemudian Abi Barzah pula bercerita pula berkenaan dengan Nabi SAW. Lagu mana pula pada waktu subuh. Dan adalah ia berpaling daripada sembahyang subuhnya. Hina ya'rifur rajulu jalisahu. Pada waktu mengenal seorang akan seduduk dengan dia. Yakni boleh dapat kenal dengan cahaya fajar.
Iaitu Nabi tadi dia berpaling daripada semaya subuh. Selepas daripada semaya subuh tadi, setara mana iaitu orang yang duduk, makmum duduk alik belakang tu, dia boleh kenal dah. Suasana masjid Nabi masa dulu bukan seperti kita lah ni. Pasal lampu. Nah, di semaya gitu je. Kalau gelap gitu, maka duduk semaya tu boleh jadi ada orang kenal, boleh jadi duduk semaya dia ngaji reda sebelah tadi, boleh jadi tak kenal. Nah, jadi Nabi semaya, panjangnya Nabi semaya baca ayat, iaitu apabila siap, maka mereka berpisah, bangun daripada semaya subuh tu kena ada. Oh, kena korem, mau duduk sebelah kawan mak. Kena korem, mau duduk sebelah kawan. Maka bangunlah berpisah. Itulah perpisahan Nabi SAW, sahabat-sahabat sehingga dapat mengenal saudara-saudara yang berada di sebelah menyebelah. Ya'rifur rajulu jalisahu. Boleh kenal lah seorang waktu mengenal seorang akan yang seduduk dengan dia. Iaitu boleh kenal dengan cahaya. Maknanya cahaya fajar. Maknanya cerah dah lah. Cerah dah. Apa nama ni? Boleh kenal dah orang yang dia sebelah tu. Dan wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ati. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran di dalam sembahyangnya subuh itu 60 ayat. Paling kurang Nabi baca 60 ayat. 60 ayat. Kalau kita baca surah Tabarakallazi tu, surah Al-Mulk tu 30 ayat. Bermakna kalau 60 ayat, rakaat pertama 30. Rakaat pertama 30 iaitu start daripada Tabarakallazi biyadihil mulk hingga akhir. 30. Rakaat kedua pula sepanjang tu pula. 30 pula. Iaitu 60 ayat. 60 ayat di dalam sembahyang subuh. Tu hok paling pendek. Dan Nabi baca, kalau panjangnya Nabi baca banyak mana? Iaitu bisitin yaqra'u bisittina ilal mi'ati. Dan adalah Rasulullah membaca Quran di dalam sembahyang subuh itu 60 ayat. Dan sebanyak-banyaknya sampai 100 ayat. Lebih lagi panjang tu. Ni kalau pak kita ni baca panjang-panjang gini ni, maka kau orang ni. Ana bro. 100 ayat lah kau nak 100 ayat ni. 50 rakaat pertama, 50 rakaat kedua lagu ana agak-agak. Haji lagu ana kalau tik email baca panjang gitu. Mayu. Kalau nak ambil 30 jadi 60 tu setara surah apa nama ni Al-Mulk. Sebab dia 30 tu. Setara tu. Sebab tu apabila nak klik apa nama sudah semaya, kena dah klik sebelah menyebelah. Tika tu baru. Itulah apa nama ni balik ke rumah. Sini juga panduan kita duduk di masjid, jangan gaduh balik dah. Jangan gaduh balik, iaitu subuh tu walaupun kita kata apa nama ni 2 rakaat, tapi sebenarnya kita duduk di masjid tu biar lama. Sebabnya Nabi semaya baca ayat paling panjang Nabi baca sampai 100 ayat. Antara 60 sehingga 100. Jadi sini boleh buat jadi pedoman kepada kita. Yang pertamanya semaya subuh tadi, setara mana Nabi semaya waktu subuh. Iaitu sudah selesai tu, barulah kena mengenal. Barulah kena mengenal di antara tu. Ayatnya Nabi semaya subuh tu, sebelum tu tak kenal lagi. Start Nabi takbir semaya subuh tu tak kenal. Bila tidak ada lampu, ada sebelah menyebelah kita ni, kita tak kenal. Lepas tu semaya, baca ayat 60 ayat ataupun 100 ayat. Sudah tu, barulah kenal di antara jiran-jiran kita ketika kita semaya tadi. Itulah sekadar Nabi kita semaya. Sini kok kita boleh belajar
berapa ayat yang kita boleh baca di dalam sembahyang subuh tadi. Dia sembahyang subuh ni kita tak lorak lah dia. Kita ni jadi lorak. Subuh ni nak gatan, kadang-kadang tak ada ni, tak ada dia. Tak ada. Ada orang berhenti semaya tepi jalan, kalau buat masjid tepi jalan, dia semaya sore, tak semaya Jumaat. Pasal lorak. Pergi ngajar tu, pergi ngajar Gua Musa, ngajar laluh ke balik atas tu. Terpaksa lah kena semaya dulu. Kalau semaya dengan email ni, jadi lambat lambat sudah ni. Muttafaqun alaih, bersetujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Wa indahuma min hadithin Jabir wal Isha'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Dan di sisi keduanya daripada hadis Jabir pula dah. Daripada hadis Jabir dan sembahyang, hak ni hadis Jabir. Hak ni hadis riwayat daripada Abi Barzah Al-Aslami. Ni hak daripada Jabir pula ada lain sikit dah. Al-Barzahnya dia kata wa kana yastahibbu an yuakhira min al-isya, dan adalah ia yang Nabi sukakan bahawa melambatkan sembahyang Isya. Itu riwayat Abi Barzah Al-Aslami. Adapun dari sisi daripada hadis Jabir, apa dalam Jabir? Wal Isha'u, hak riwayat Jabirnya, wal Isha'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Dan sembahyang Isya itu satu ketika, ahyanan kadang-kadang. Ahyanan ni kadang-kadang. Kadang-kadang ataupun dia terjemah sini satu ketika. Pada satu ketika didahulukannya ke Nabi. Nabi semaya awal, yakni didahulukannya ni Nabi semaya awal. Dan pada satu ketika dilewatkan. Satu ketika lain pula kadang-kadang Nabi pelewat. Ada Nabi perawalkan sembahyang, ada kalanya Nabi perlewatkan sembahyang. Jadi apa nama ni, Jabir ni jadi gagah. Kita lah ni kita cepat pun kena juga. Kalau kita pelewat sembahyang Isya pun betul juga dia. Kalau kata mu aku dah. Idza ra'ahu mujtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Dan apabila idza ra'ahu mujtama'u ajjala, apabila melihat Nabi akan sahabat-sahabatnya berkumpul semua pada awal waktunya, bersegera ia sembahyang dengan mereka itu. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Dan apabila melihat Nabi akan sahabat-sahabatnya lambat berkumpul, dilewatkannya ke Nabi sembahyang dengan mereka itu, iaitu sahabat. Ni ilmu ni kita boleh pakai juga. Ilmu ni kita boleh pakai. Kenapa? Ilmu yang dibuat oleh Nabi. Lagu mana Nabi semaya? Nabi semaya apabila Nabi tengok ramai ada sahabat-sahabat berkumpul. Ramai ada sahabat-sahabat berkumpul, maka Nabi pun perawalkan sembahyang. Apabila Nabi tengok sahabat-sahabat tu tak berkumpul lagi, lewat, maka Nabi pun perlewatkan. Yakni semaya Isya tadi. Ada satu suasana yang mana ramai orang berkumpul. Kalau orang mengajar, orang ada dah kan. Bila kita nak semaya Isya tu, orang ramai dah. Orang dengar, orang mengajar pun ada. Orang baru sapa pun ada. Orang yang singgah jalan ni pun ada. Kena perawalkan sikit semaya. Kadang-kadang orang mengajar ni, dia tengok orang ramai ni, dia kau sedap kecek dah. Dia tengok ramai ni. Dia tengok ramai, orang depan dia, orang mari dengar dia mengajar pun ramai dah. Lepas tu tengok orang baru sapa duk caca ramai tu. Dia tu sedap. Kau sedap dia mengajar. Bila kita tengok ramai gitu, Pak Nabi buatnya iaitu Nabi cepat ke semaya tadi. Sebabnya ni ada depan kita ni tak apalah, depan ada ngaji dengan kita ni. Ni tak apa, kita erek sampai pukul 11 pun tak apa ni. Ni ada depan kita ni, ada turut kita dah ni. Tetapi bagaimana dengan keadaan ada caca ni, ramai ada caca ni. Ada caca mari duduk, pakai tak duduk dah. Sebab apa? Lorak nak semaya tu. Sebab itulah Nabi kata Jabir tadi. Apabila melihat Nabi akan sahabat-sahabatnya ramai berkumpul semua pada awal waktunya,
bersegera ia sembahyang. Bersegera ia sembahyang dengan mereka itu. Sebab bila ramai tu macam-macam, macam-macam tujuan. Macam-macam apa nama ni, program selepas ada ni. Ada nak pergi mengati, ada nak pergi tempat kematian, ada macam-macam dalam. Ada blogger. Kena cepat semaya. Kena perawalkan sembahyang kita bila mereka itu ramai. Kita tengok. Apabila kita tengok tak ramai, sore, kena tunggu. Ni tak apalah pasalnya. Adalah 2-3 orang dia. Ada arah tu kita pun perlewatkan. Cuma mau tengok dia. Ambo pergi semaya sekali ambo semaya di petani ya. Maya Jumaat. Ya ada lagu ni. Kita pergi semaya tu masuk waktu tu kita faham sepak kita ni bila masuk waktu semaya lalulah kita orang ber waktu mai sunat pabai pula baca ketubah. Kapun tu pesen lambat. Pesen lambat. Lambat. Masuk waktu tu tak ramai lagi orang. So, yang kedua orang ramai, dia ada macam kemah duduk depan. Dia duduk buas itu. Dalam masjid tak ramai. Terpaksalah bunyi suara tahu tu email kau tak bila. Minta supaya hak mari dah tu minta masuk dalam masjid. Sebab nak baca ketubah. Tak ada orang lagi dalam masjid. Adalah. Sah pun jadi longgar. Jadi, aku ada disiplin dia lah. Aku ada disiplin situ. Maknanya, orang kampung mari semaya tu lewat. Terpaksa lah semaya. Jumaat pun jadi lewat juga. Bukan dalam kampung ni, pergi jalan besar. Masjid pergi jalan besar ni. Tamu tu pengalaman apa tu. Boleh jadi orang lain pun ada juga pengalaman lagu ni. Iaitu, ada waktu tu, ada orang. Jadi kita pelewat lah kerana tunggu orang supaya boleh berjemaah beramai-ramai. Dia ada pesen apa ni, pak lagu ni. Ada satu orang tu email tu dia ceritakan apa. Dia kata dia bicara dengan ahli jemaah dia nak mengajar lagi, yang mengajar dah semalam dia nak tambah semalam lagi mengajar. Ahli jemaah kata dia kata tak sih dah, dia kata tak email. Jadi banyak dah kalau 2 slot tu email mengajar seminggu tu jadi banyak. Sebab apa? Sebab orang situ tu email tu cerita orang getah. Orang kerja orang getah. Dia mari sembahyang ngorik, dia balik rumah dia nak makan nasi ke apa. Jadi bila gitu lewat sikit tu mai Isa tu. Sebab apa? Mungkin dia mau balik tu kadang-kadang makan nasi, makan anak-anak budak tu, mari semai Isa pun tu lewat. Bahkan dia minta dengan email dia tak say kuliah ngorik. Tak say dah kuliah ngorik nak tambah lagi slot sebabnya kalau tambah lagi slot jadi dia sudah semaya kena tunggu makan nasi lepas mai Isa baru boleh makan nasi. Ni lepas mai ngorik dia kata orang kampung tu klik makan nasi di rumah. Isa pula barulah dia mari. Bila mari Isa tu boleh jadi nak kupu tu jadi lambat sikit, lewat sikit sebab mari daripada rumah makan nasi dan sebagainya. Baik, was-subhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin, dan adalah fardu subuh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang akan dia pada awal fajar. Maya subuh ni Nabi sembahyang awal, iaitu pada awal fajar sebab Nabi nak baca ayat tu panjang, dan apabila sudah semaya tu kiri kanan tu dapatlah mengenal di antara satu sama lain. Wali Muslim min hadithi Abi Musa fa aqama al-fajra hina syaqqa al-fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Dan bagi Muslim daripada Abi Musa, hadis riwayat Muslim tadi Abi Barzah tu muttafaqun alaih. Setuju sama Muslim dan juga Bukhari. Ni dalam Muslim pula ada riwayat hadis daripada Abi Musa. Lagu mana Abi Musa? Maka dibangunkan sembahyang subuh waktu terbit fajar. Didirikan sembahyang subuh tadi pada waktu terbit fajar. Padahal orang-orang hampir tiada kenal setengah mereka itu akan setengahnya. Pada waktu fajar ni
Tak. Jemaah tu tak kenal di antara satu sama lain. Ghalas ni, mana ghalas? Bi ghalas ni, Abi Musa cerita, fa aqama al-fajr hina hina syaqqal fajr. Wasubuh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Amun ambil hak tadi lagi, hak sebelum daripada Abi Musa. Iaitu daripada Jabir lagi dak. Jabir guna istilah yusalliha bi ghalasin. Ghalas ni, apa arti ghalas? Arti ghalas kelam akhir malam, maka ialah awal fajar. Dan telah sembahyang Nabi di dalam waktu kuning-kuning langit serta berkekalan ia atasnya. Iaitu Nabi semaya subuh ni, iaitu waktu tu dia panggil ghalas, iaitu kelam akhir malam. Maka ialah awal fajar. Kegelapan suasana gelap akhir malam. Lah ni katalah subuh pukul 5.55 ni kita tengok lagu mana kegelapan gelapnya waktu apabila akhir sekali. Masuk waktu 5.55 tu masuk waktu subuh. Kita tengok lagu mana gelap dia. Gelap lagi tak? Gelap ke tak? Gelap lagi tak? Kelam dia tu ada tu akhir malam. Sebabnya bila waktu subuh tu kita sebut pagi dah tak? Tu malam. Malam orang panggil malam yang akhir. Tu dia panggil ghalas. Waktu subuh tu masuk waktu fajar tu, mana tu itu dipanggil waktu ghalas, yakni gelap akhir malam. Cerah pula terbit matahari tu, jadilah siang hari pula dah. Jadi siang hari pula. Baik. Habis kat tu dah. Habis hadis yang kedua, kita masuk hadis yang ketiga pula. Wa an Rafi ibni Khadijin radhiyallahu anhu qala kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yansarifa ahaduna wa innahu la yubsara mawaqi'a naslihi. Dan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij ni kita tengok nota kaki yang telah ditulis oleh Al-Marbawi. Ialah dia ni Rafi' ni Abu Abdullah Al-Khazraji. Bila kata Al-Khazraji ni kita faham selalu dah. Khazraj. Dua puak di Madinah, satunya nama Aus, yang keduanya Khazraj. Al-Khazraji ni Al-Ansari, bangsa Ansar. Bila orang Ansar, kita faham juga daripada orang-orang Madinah. Rafi' ni dia adalah orang asal Madinah. Tidak hadir ia perang Badar. Bapa tak hadir perang Badar tu? Kerana kecil umurnya. Ketika perang Badar, dia masih kecil lagi. Dan hadir ia pada perang Uhud. Dan yang kemudian daripadanya. Perang Badar tak apa nama ni, tak hadir. Perang Uhud dia hadir. Telah meninggal dunia dia pada tahun 74 Hijrah. 74 Hijrah, iaitu dia meninggal dunia bila 74 Hijrah, selepas 64 tahun Nabi kita wafat. Selepas 64 tahun Nabi wafat, barulah dia tadi meninggal. Padahal umurnya iaitu berapa? 80 ni. 80 ni. Mana dia ketika Nabi wafat tu dia muda lagi lah. 20 hari lagi dah umur dia. Sebab dia mati umur 80 ni. Dia mati 80 ni tu selepas daripada 64 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi Rafi' ni dia orang Khazraji, orang Ansar, orang Madinah. Kata dia kata kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kita belajar tadi, apa nama ni, Abi Barzah tidak menceritakan dua waktu semaya. Lagu mana Nabi semaya? Iaitu sembahyang Zuhur dan sembahyang Maghrib. Dia ceritanya sembahyang Asar
kemudian semaya Isya dan terakhir semaya subuh. 3 waktu. Abi Barzah cerita 3 waktu hak Nabi semaya. Melalui cerita Abi Barzah. Hak ni Rafi' pula dia menceritakan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib. Kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami sembahyang maghrib serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifa ahaduna wa innahu la yubsara mawaqi'a naslihi. Maka berpaling seorang daripada kami dan bahawasanya nampak ia akan tempat anak panahnya. Nampak tempat anak panahnya. Iaitu kalau seorang itu paling, dia semaya dia tak mana anak panah dia tak. Dia tak tepi ke mana, nampak. Nampak ni suasana tak pasal lapu ni. Tak pasal lapu. Kita lah ni kalau kita pasal Maya Isa pun nampak panah. Kalau kita pasal lapu, ni tak pasal lapu ni. Bermakna Nabi sembahyang maghrib tidak lewat anak panah. Tempat anak panah. Mawaqi'a apa nama ni? Mawaqi'a nablihi bukan nasli. Nablihi dah. Maka berpaling seorang kami dan bahawasanya nampak ia akan tempat anak panahnya. Bermakna masih tak gelak lah mana lagi lah. Kenapa? Kerana nampak tempat anak panah tadi. Kemudian ni hadis ni muttafaqun alaih, bersetujuan atas riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kita terus kepada hadis yang keempat. Itu kita belajar dalam hadis ni bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib. Kadang-kadang kita sembahyang maghrib tu gelak gelemak dah. Kalau kita tak pasal lapu, gelak dah. Kita tengok masjid kita tu gelak dah. Tu lewat dah tu. Sebab Nabi sembahyang maghrib tu sudah sembahyang, orang paling tengok, nampak anak panah dia di situ. Nampak tempat anak panah dia. Nombor 4. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailati bil 'isha'i hatta dhahaba 'ammatul lail. Thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Rawahu Muslim. Riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya telah masuk waktu sepertiga malam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam hari dengan sebab sembahyang Isyak hingga habis kebanyakan malamnya. Satu malam Nabi semaya telah masuk waktu sepertiga malam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam hari dengan sebab sembahyang Isyak hingga habis kebanyakan malamnya. Apa arti a'tama? A'tama ni artinya masuk di dalam kelam malam dan ialah sepertiga yang ditinggal yang dipanggil. Yang Dipangkal Ustaz. Yang dipangkal. Pangkal. Yang dipangkal ni. Pangkal. Sepertiga yang dipangkal malam daripada hilang mega merah. Maknanya permulaan malam lah tak? Permulaan malam yang dipangkal 1/3. Malam kita bagi 3. Malam kita bagi 3 berapa jam semua? Bermula daripada maghrib. Maghrib pukul 7. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 11 jam tak malam. 11 jam lebih kurang. Bagi 3. Berapa jam? Kalau kita bagi 3. 3 jam setengah itu lah. 3 jam setengah tak? Awal malam hok 3 jam setengah tadi. Maknanya habis mega-mega masuklah waktu Isyak. Sebabnya waktu maghrib ni dia pendek ya waktu maghrib ni.
Okay, dia ada 2 kaul dok, nanti kita akan belajar 2 kaul. Waktu maghrib ni ada 2 kaul, iaitu masuk waktu kita sembahyang 5 rakaat lebih kurang. Nah, kita sembahyang maghrib, kita sembahyang sunat 2 rakaat, maka habislah waktu maghrib. Maka di antara lepas sembahyang sampai waktu isyak, maka tidak ada waktu sembahyang ketika tu. Sama seperti dengan lepas sembahyang subuh hingga waktu zuhur, tidak ada waktu. Waktu maghrib panjang tu je. Masuk waktu, nah, kita berwuduk, sembahyang maghrib, kemudian kita sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat, maka habislah waktu maghrib. Pendek sangat tu tak? Tu satu kaul dalam mazhab kita Syafi'i. Satu kaul lagi yang kita beramal lelah ni, iaitu apabila masuk waktu sembahyang, jatuhnya matahari, terbenamnya matahari, maka berkekalanlah waktu maghrib itu sehinggalah ila mega merah. Iaitu masuk waktu isyak lah ni lah pukul 8.30, pukul 8.40 kalau lah ni tu. Tu satu kaul dalam mazhab kita Syafi'i. Kita lah ni buat amal kita ambil ni lah. Kaul tadi, satu kaul tadi iaitu masuk waktu maghrib kita bersuci, sembahyang maghrib, kemudian kita sembahyang sunat, maka habislah waktu maghribnya. Jadi Nabi SAW, Nabi sembahyang maghrib pada waktu a'tamah. Iaitu pada waktu Nabi sembahyang pada waktu atmah. Pangkal malam, kemudian daripada hilang mega merah. Hilang mega merah, Nabi pun sembahyang. Maknanya awal lah Nabi sembahyang ni. Awal, hilang mega merah, Nabi pun sembahyang lalu. Dan ni dipanggil adalah sepertiga yang pangkal, yang permulaan daripada malam tadi. Kemudian summa kharaja, kemudian keluar ya Nabi, maka sembahyanglah dia fasalla. Nabi keluar daripada rumah dia tu, Nabi pun sembahyanglah. Wa qala, maka kata Nabi kata innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini dia kata, Nabi kata, kemudian keluar maka sembahyang dan bersabda ia bahawasanya ialah waktunya yang terpilih dan yang afdal. Maknanya dalam hadis sebelum ni Nabi suka sembahyang lewat. Ada kalanya Nabi sembahyang. Nabi suka sembahyang lewat. Dan Nabi sebut pula Nabi buat pula ni. Satu hak malam lain pula Nabi kata ni lelah ni waktu ni aku sembahyang ni. Hak Nabi sembahyang setelah daripada habis mega merah masuk waktu isyak, Nabi pun sembahyang pula. Nabi kata waktu ni laula an asyqa ala ummati. Waktu yang terpilih sekiranya tiada kesusahan atas umatku, pasti aku lewatkan dia kepadanya. Dah. Mana jadi kesusahan kepada awak? Kalau lewat, jadi kesusahan dah. Ini kamu tengok minggu depan lagu mana sepertiga yang daripada hilang mega merah. Laula an asyqa ala ummati. Inilah waktunya yang terpilih dan yang afdal. Sekiranya tiada kesusahan atas umatku, pasti aku lewatkan dia kepadanya. Kamu tengok semula ni lagu mana maksud dia ni. Kau silap faham. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-harru fa'addu bis-salati fa inna shiddatal harri fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Dan daripada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Abi Hurairah, sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bersangatan panas, maka bersejuklah sekalian kamu dengan sembahyang zuhur. Ni masuk pula waktu zuhur. Apabila bersangatan panas, maka bersejuklah sekalian kamu dengan sembahyang zuhur. Jadi
syarak ni dia menetapkan waktu semaya ni comel dia. Comel kenapa? Waktu zuhur ni panas. Apatah lagi orang yang berada di pada pasir. Tidak ada aircon ke apa, panas. Maka apabila bersangat panas, terutama sekali apabila matahari berada di tengah-tengah kepala kita. Ketika tidak ada bayar, memang panas. Apabila bersangat panas, ketika tu memanglah bersangat panas. Maka Nabi kata, fa'addu bis salati, maka bersejuklah kamu dengan sembahyang zuhur. Kalau dia tengah buat kerja, bolehlah buat kerjanya. Bolehlah buat kerjanya. Masuk waktu zuhur, maka kita pun ambil air semaya sejuklah. Sejuk, kemudian semayalah. Kamu tengok tak, orang Arab Mesir ke, kuliah hamba masa duduk di Azhar dulu, dia sekeliling tu kebun gandum, orang nanam gandum. Kita duduk tingkat 4 dia. Tahun 4 duduk tingkat 4 datang. Kita duduk datang, kita tengok bawah. Orang Arab ni, dia duduk nanam gandum bawah tu, apabila masuk waktu, dia segera semaya dia. Masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuliah pun tutup lalu dah. Kita tengah ngaji ni, pensyarah duduk ngajar, bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata, Wallahu Alam. Tutup kita lalu dah. Kena pakat ke semaya belakang. Kita pun tengok bawah kan. Kita tengok orang bawah tu, Arab tu dia mudah semaya dia. Bila dia sana dia gatu ladai gandum tu, dia ada air salirai dia tu, air tu bu gitu. Dia mudah buat dia. Dia bakal ambil semaya ambil semaya basuh. Ambil jerami gandum, dia apa tak situ. Dia semaya tak tu. Allah Akbar. Dia mudah. Kita sini nak balik mandi lah macam-macam. Dia tak pakai gitu ya. Mudah pakai semaya atas batah. Batah gandum, dia ambil jerami pakai apa gitu. Jadi, ini betul Nabi royak ni tak? Apabila bersangatan panas, yang jadi petani-petani, kita tengok tu dia. Panah tu. Panah duduk tengah benda gandum tu dia. Panah tu dia. Masuk waktu, satu masa, satu saat yang mana dia dapat menyejukkan diri dia dengan ibadat. Maknanya, dia berhenti kerja dia pergi ambil air semaya, daripada panas tadi, jadi sejuk tubuh dia. Allahu Akbar. Dia semaya dengan panas gitu ya. Tak pakai tengah benda gitu semaya. Allahu Akbar. Tu orang Arab di Mesir dia. Pak kita sini, kampung sini. Kalau kampung kita sini, waktu-waktu zuhur ni, biasanya kalau orang buat benda padi ke, buat gapo ke, petani, maka mereka balik rumah dah ni. Balik rumah. Kapan orang nan masuk nan. Waktu zuhur kat kelik. Kelik tu mandi, bila mandi sedap tu berapa? Semaya zuhur. Lepas tu makan nasi ke apa. Maknanya Nabi kata apabila kita kata bersangatan panas, maka bersejuklah kamu dengan sembahyang zuhur. Semaya zuhur tu tak sewi kita ni panas. Semaya zuhur tu nak sewi kita bersejuk, menyejukkan diri. Ni agama kita ajar, kita kena rest. Tak boleh dah, kita nak nan lagi. Stop dulu. Sambung pula karya, selepas daripada kurang sejuk dah lah. Kurang panas dah lah. Matahari pun gelicir dah. Tak panas. Ni waktu zuhur, ni matahari dah atas kepala ni. Matahari dah atas kepala. Sebab kita berhenti, kita nak jadah semaya, mesti kita jadah sebelum daripada masuk waktu lagi. Iaitu, kalau masuk waktu zuhur tu gelicir matahari. Mana kita berhenti ke matahari berada di atas kepala kita lagi. Sebab tu Nabi kata, apabila bersangatan panas, maka bersejuklah kamu dengan sembahyang zuhur. Bersejuk dengan sembahyang zuhur. Kerana dia kata bahawasanya kekerasan panas itu daripada haba-haba neraka jahanam. Kepanasan waktu panas tengah hari itu, panas matahari itu, terutama sekali di tanah Arab ni, panas sungguh dah. Panas ni Nabi kata min faihi jahannam, daripada haba-haba neraka jahanam. Baik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Haba-haba baru. Kepanasan daripada neraka jahanam itu panas lagi lah. Neraka jahanam itu
panah lagi. Hak ni haba-haba aja. Haba-haba daripada neraka Jahannam. An Rafi' wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbahu bis subhi fa innahu a'zamu li ujurikum rawahul khamsah wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Khadij orang jantan nama Khadij dia. Kita tak ada orang jantan nama Khadij. Orang tina baru Khadijah. Orang jantan Khadij. Ni Rafi' ni ayah dia nama Khadij. Orang jantan nama Khadij. Orang tina nama Khadijah. Bobot talib belakang dia. Jadi Khadijah. Daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbahu bis-subh, cerahkanlah oleh sekalian kamu dengan sembahyang subuh. Sebab apa? Fa innahu a'zamu li ujurikum, kerana bahawasanya lebih besar bagi pahala-pahala sekalian kamu. Nabi suruh sembahyang subuh. Pahala dia terbesar. Buat 2 rakaat tetapi pahala sembahyang subuh, pahala sembahyang subuh itu sangat besar. So kau sembahyang subuh dah. Sembahyang sunat tu. Orang yang mengekali sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia serta isinya. Pahala dia lebih baik daripada dunia serta isinya. Kita lah ni kita duk buat kerja nak beli tanah. Beli tanah tu, beli tanah. Berapa keping tanah kita dah? Oh, kaya dah tu kata tu. Kalau ada tanah banyak, kapung kaya. Kalau jual tamu-tamu ada orang buat projek, kau pula tanah, kau banyak boleh pitih kita. Orang banyak pit tanah kapung, orang tu kaya lah. Banyak tanah, kaya. Orang semaya 2 rakaat sebelum daripada semaya subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Setara tu dah. Dunia serta isi. Lebih baik daripada dunia serta isinya. Kita kata tanah tak ada, itu kaya dah. Kita ada tanah 20 hektar tanah kita. Oh kaya dah. Kita ada tanah 100 hektar. Oh kaya dah kita. Tetapi orang yang semaya 2 rakaat sebelum daripada semaya subuh itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Itu semaya sunat. Apatah lagi dengan semaya fardu. Tak okay, pahala besar semaya sunat daripada semaya fardu. Maknanya a'zamu fa innahu a'zamu li ujurikum. Kerana bahawasanya ia lebih besar bagi pahala-pahala sekalian kamu. Allahu Akbar. Dia perbendahara di waktu subuh ni. Kalau orang bangun semaya subuh lebih awal lagi. Bukan setakat pahala semaya tu, dia boleh semaya tahajud. Pahala jadi besar pula. Lepas tu pula kalau orang tu lepas semaya subuh, semaya subuh tu banyak dah pahala. Dia boleh duduk pula lepas ada semaya subuh sehingga terbit fajar. Sehingga terbit matahari. Ataupun sehingga dia sempat semaya pula duha pula. Oh banyak pahala. Mengamalkan bacaan-bacaan pula yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pahala orang yang duduk selepas daripada semaya subuh tadi dah. Rawahul khamsah wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Telah meriwayatkan oleh 5 dan mengatakan sahih akan dia oleh Tirmizi dan juga Ibnu Hibban. Cukup dah ni kita ni dah. Pandai dulu. Kita belajar hadis hari ni sebanyak 5 hadis. Ada yang kena. Jadi insya-Allah panjang umur kita sambung lagi dari dalam bab al-mawaqit lagi. Iaitu akan kita belajar lagi pada hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil murji' wal ma'ab. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Cikgu nak tanya apa? Cikgu nak ni, lagu mana hak cadangan Aprah tu? Gapo minggu lepas? Janda apa? Janda kau gapo dia? Tidak ada cadangan. Minggu lepas tak? Cadangan gapo tu? Tidak ada cadangan apa?
Janda kau kan. Jawab jago. Janda. Janda kau kan. Ada. Janda. Kerja habis dah. Pak Dria ni tanya doktor, orang datuk doktor. Datuk doktor. Habis dah dia. Habis dah. Ya buah berapa butir ya baru ni. Dia kebun luas sini. Oh, kebun keren. Hari ni bawa rokok pula. Tu. Hari ni bawa rokok. Datuk kapung ke dah mengkeber dah. InsyaAllah siapa? Senuraya. Mengkeber kapung dah. Mengkeber. Mengkeber. Senuraya. Sengaja. Mama Lu tu. Dekat PSD. Mama Lu. Dekat pondok sini. Mama Lu tak masuk hari ni. Kau masuk ke Mama Lu? Tak tahu mana so. Masuk tu. Ada tu. Di masuk dia. Ni sihat belakang ni. 12 orang kita dah. Ustaz. Nak tanya Orang dah Ustaz. kenal Mama Lu. Semaya jemaah ni tak tahu lagi tu. Cadangan ni lagu mana tu cadangan? Dah. Cadangan wallahu a'lam. Kami ni semua dah dua dos dah ni. Ada yang dekat 3 dos dah. Tu Esko jawab lagu ni Esko jawab. Ada dah Esko jawab kan? Ada dah. Esko Saya dengar lah jawab dah. Rasmi. Tapi Ustaz jawab lah. Ustaz. Ustaz dengar lah Esko jawab tu. Esko jawab tu cara-cara Esko dah. Mak ni tak lagi. Kita tengok lagu mana. Ustaz ni jawab selamat saja ni. Mana? Ustaz menjawab selamat je. Selamat. kita tidak boleh mendahulukan. Dah syur kita kepada Maik macam mana? Dia kita tak boleh mendahulukan cadangan, dia tak boleh mendahulukan. Dia kena tubik tu aku dulu baru kita boleh royak. Esko tak apa kau dia kajian. InsyaAllah lah mudah-mudahan kita doa lah supaya baiklah khair. Tapi ribu lagi kita ni dah. Mari berapa mari? 1,000. 1080 ke? 1000. Tidak 1080 mari. 1080. 1080. 1080 dah. Orang ni belakang sana. Ya? Orang ni belakang. Majoriti kan ni. Orang ni kan. Peringkat awal. 1080. Tak ada orang berat. Tak banyak. Geng belakang. Tak ada berat mana lah. Bukan yang Tak ada berat mana lah. tahap 45 tu. Jangan tu. Sebab muka dia mengata hot dos tu email batu lapar dah. Dia yak kambo, dia 2 dos dah. Kena juga ya. Ya. Dia kata kena. Dia kata bos. Dia kata dia kena 3 sekali. Demi semua batu. Dia kata pergi ke klinik. Mana tu? 94 kata dia. Gapo oksigen tu lah. Gapo dia panggil? 94. Oksigen. Oksigen dia 94. Sebutir ya tekas tidak dia nombor 95 ada. Nombor 95 dia atas 94 dia kata. Atas pergi hospital tu Pak bubuh oksigen. Tak apa. Oksigen ni lah kata ada sini. 10 hari kata. 10 hari. Tu dia kena dua-dua TM di Batu Lapar kan. Batu Lapar nilai puri, TM tua kena, TM muda pun kena juga. Tapi TM muda dia kata dia 1 dos. Tak ada 2 dos kena. Berat dia kata. Tak nak royak dia kata. Tapi TM tua dia kata dia hak gitu tak oksigen tu dia kata pasal nak nyawa tak sedap dia kata. Bila letak ni pasal sedap akik nyawa. Tu TM muda kata dia itu sungguh dia kata macam-macam berasa tak nak royak dia kata. Kita selalu ni lah Ustaz, bagi hujah orang yang kena. Kita tak bagi hujah orang seorang yang kena. Kita tak bagi hujah macam mana kita nak membolehkan solat Jumaat tu dengan mengetatkan SOP. Tapi royaknya hujahnya lebih baik racing daripada dak tu tadi tu.
Bila vaksin 2 dos ni walaupun kena tapi dia tik tua dengan tik muda batul lapar tu, hamba telefon dua-dua tu dua jawapan yang berbeza lah. Kalau 1 dos ni dia tak nak rasa tu Allah. Benar-benar dia kata. Ni dia kata tak gani lah, dia kata kerana nyawa dia kata kurang. Walaupun duk kuarantin pun tidak kata super dengan jawapan email muda tadi. Cuma kita doa insya-Allah lah boleh semua insya-Allah. Mudah-mudahan dah. Minggu depan. Mudah-mudahan. Tak berani nak kata muka tak turun lagi tu. Dia gini dah. Hamba ingat dulu kan. Datuk Mak Yakub dia keluar kenyataan. Kita minta semaya Jumaat 40 orang dia. Lepas tu beg 12 orang. MB raya 40 orang. Tu beg 12 orang. Tak serupa MB raya dengan tu beg. Tu dia tak berani nak jawab belakang tu. Allahu Akbar. Betul. InsyaAllah jumpa lagi. Baca doa Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.